Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lakal hamdu laka ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita boleh kumpul lah untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan sebulan yang lalu. Last kuliah kita last month, awal bulan juga kot. Khamis ke hari Jumaat, anak pun dah tak ingat. Yang mana kuliah lalu kita dah masuk tentang, tapi tak ramai lah, ada 4-5 orang kot. Dua kuliah lepas saya ingat ada 4-5 orang. Tapi you all follow online tu kot kan? Boleh tengok balik, tak apa kan? Di mana kita dah masuk bab al-wudu, babu al-wudu. Cuma kita baru di peringkat permulaan. Kita baru 2 kuliah lah masuk babul wudu, the chapter of purification. Kita baru 2 kuliah lah. Di mana kedua-dua kuliah itu kita menghuraikan tentang makna al-wudu secara bahasa dan syarak. Kemudian kita masuk tentang fadail al-wudu, the privilege of wudu, mana kelebihan-kelebihan yang warid dalam syarak tentang wudu. Yang mana saya kira kelebihan-kelebihan berkenaan adalah apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih dan termuat dalam buku-buku sunan, dan dibawa juga oleh ulama-ulama fuqaha dalam buku-buku fiqh mereka, nukilan-nukilan hadis berkenaan lah. Saya tak pastilah hadis tentang fadailul perkara tentang fadailul wudu ada dalam Quran atau tidak, tapi yang kita baca itu hadis-hadis Nabi yang banyak lah. Secara amnya ada kelebihan wudu secara am. Umpama hadis yang saya telah baca itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud daripada Sauban, di mana kata Nabi SAW, al-wudu'u istaqimu walan tuhsu, istaqimu wala tuhsu, istaqimu walan tuhsu, walan ke wala, istaqimu walan tuhsu, tak silap saya, walan tuhsu, wa'lamu anna khaira a'malikumus salah, wala yuhafidhu ala wudu'in illa mu'minun. Kata Nabi dalam hadis Abi Daud daripada Sauban, istiqamahlah kamu dan jangan kamu berkira-kira. Maksudnya amalan ni sikit pun tak apa asal istiqamah. Dia selari dengan nas yang lain. Antaranya yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud juga daripada Aisyah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah yang berterusan walaupun sedikit. Sikit tak apa. Janji berterusan. Dan memang pensyariatan kita pun sikit. Hatta Al-Qaradawi bila dia tulis tentang Khasaisuddin Al-Islami, the special values ataupun the privilege of Islam, ataupun the major ataupun the fundamental of Islamic principle, mana hal-hal yang berkait dengan kelebihan Islam, dia menggariskan beberapa perkara yang bersabit dengan ciri-ciri dan keistimewaan agama ini. Selain daripada ia memudahkan, selain daripada ia mencapai maslahah, selain daripada ia mencakupi keadilan dan banyak lagi, salah satu juga ialah qillatut takalif,
Antara ciri-ciri istimewa Islam ialah syariat dia tidak banyak. Qillatut takalif. Taklif ataupun apa yang Allah Ta'ala suruh itu tidak banyak. Kan? Kita je rasa banyak, tapi dia tidak banyak sebenarnya. Tapi tak apalah, as long as kita istiqamah. Masing-masing atas keluasan dan kesempatan ataupun kemampuan masing-masing. Dahlah Islam ni dia tak banyak, dia punya takalif. Pada masa yang sama dia meraihkan kemampuan kita. Kemampuan kita, ya. Jadi samalah dalam konteks yang tadi, istaqimu walan tuhsu. Mana istiqamah dan kita tak perlu berkira-kira, tengok kepada kemampuan kita. Wa'lamu anna khaira amalikum shalah, ketahuilah sebaik-baik amalamu ialah sembahyang, wala yuhafiz ala wudu illa mu'min. Nabi kata tidak menjaga wudu melainkan ia adalah seseorang mukmin. Sebab itu dalam buku-buku fiqh ditulis antara kelebihan wudu ialah alamatul iman, the sign of iman, dia tanda keimanan. Sebab itu kita tidak hanya berwudu untuk sembahyang, especially sembahyang fardu lah, tapi kita disuruh menjaga wudu seperti mana biasa, setiap masa, ya. Dan orang yang menjaga wudu setiap masa dia adalah mukmin. Cukuplah, kan? Sebab itu dalam hak awal fadilat ni kita tak perlu berlebihan sehingga mengambil hadis-hadis yang terlalu dhaif, hadis-hadis yang palsu, bahkan yang tidak ada hadis. Reka sendiri fadilat. Dia kata ini experience, mujarrabat. Tak boleh sabit dalam syarak, mujarrabat seumpama itu. Kan? Nabi kata tanda keimanan ialah bila kita menjaga wudu lah. Salah satulah daripada Rasulullah SAW. Itu secara am. Hadis secara am juga ialah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Malik Al-Asy'ari, kata Nabi, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada keimanan, part of iman. Jadi tanda keimanan, ini part of keimanan, tanda keimanan, sebahagian daripada iman. Sebab itu amat-amat digalakkan kita menjaga wudu. Itu nanas yang umum lah. Kemudian ada kelebihan wudu yang dikaitkan dengan semayang. Itu antara yang paling banyak jugalah, ya. Bila mana kita nak mendatangi semayang fardu, terutamanya kita berwuduk daripada rumah. Sebab itu bila Nabi sebut tentang semayang berjemaah, Nabi akan sebut berwuduk di rumah. Sebab itu amat-amat digalakkan kita berwuduk di rumah. Malah sebahagian ulama memakruhkan kita wuduk saja-saja, tidak ada alasan di masjid ataupun tempat-tempat perhimpunan. Makruh lah, di atas beberapa sebab lah. Bila kita wuduk di masjid, kita guna harta awam, kan? Kemudian kita akan membasahkan masjid, kita akan mengganggu sahabat-sahabat kita, macam-macam lagi. Tapi kalau tak ada wuduk, ambil jugalah. Ini cerita kita daripada rumah. Setiap langkah kita langkah tu diangkat satu darjat, diampun satu dosa, diberi satu pahala. Dan begitulah keadaannya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang diumumkaitkan dengan semayang. Hatta bila kita berwuduk di rumah, bila kita sampai di tempat untuk kita semayang, tiba-tiba orang dah habis semayang, Nabi kata ditulis baginya pahala seumpama dia semayang berjemaah. Dan banyak lagi kelebihan yang lain. Ada yang dihubungkaitkan fadilat berkenaan dengan syurga, perhiasan-perhiasan dalam syurga. Seumpama dalam hadis Muslim daripada Abi ataupun Bukhari, daripada Abi Hurairah, Nabi kata tablughu haliyatul mu'min haitsu yaumal qiyamah haitsu yablughul wudu. Esok-esok di hari kiamat kita akan memakai perhiasan di badan kita mengikut sekadar kita berwuduk sebanyak mana. Sebab itu majoriti ulama menggalakkan apa yang disebut sebagai tahjil dan ghurrah, mana melebih-lebihkan sedikit anggota wudu, kan? Bila kita basuh muka, bukan sekadar muka, bagi lebih sikit bahagian kepala. Bila kita basuh tangan, jangan sekadar ke siku, lebih sikit bahagian siku. Kalau kita basuh kaki, bukan sekadar buku lali, hak yang wajib, tapi dilebihkan sehingga separuh betis. Begitulah. Tapi majoriti lah menggalakkan sedemikian. Segelintir tidak menggalakkan. Dan antara yang tidak menggalakkan adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sekian sebagainya lain. Pasal dia kata yang melebih-lebihkan tu daripada Abi Hurairah. Dia ni tambahan.
Itu daripada perbuatan Abi Hurairah, tapi tidak sabit daripada Rasulullah SAW. Tapi majoriti mengambil hadis itu. Hadis yang Abi Hurairah tu bila dia berwuduk dia lebih-lebihkan. Tapi the rest tentang wuduk tak menyebut perkara berkenaan. Sebab itu majoriti menggalakkan, ya. Jadi makin banyak tempat kita ambil wuduk, makin banyaklah perhiasan yang akan kita pakai. Orang lelaki pun perhiasan juga orang, iyalah. Pasal orang lelaki hanya dilarang memakai perhiasan di dunia, di akhirat tak ada masalah. Allah Ta'ala akan pakaikan kita dengan perhiasan bagi ahli-ahli syurga, termasuk lelaki. Emas pun kita akan dipakaikan, dunia je tak boleh. Sebab tu bila kita belajar dulu, Nabi kata emas ni dilarang di dunia. Dunia untuk orang kufar memakainya. Adapun untuk orang Islam di akhirat. Siapa yang pakai di dunia dia tak akan pakai lagi di akhirat. Man yalbasha fid dunya la yabasha yaumal qiyamah. Siapa yang pakai di dunia dia tak akan pakai di akhirat. Itu kita bincang babul aniyah dulu, bab bekas-bekas emas, bekas-bekas daripada emas. Bab yang kedua dululah. Baik. Kemudian dipermudahkan masuk syurga. Saya dah baca hadis Bilal bin Abi Rabah, di mana Nabi tanya, dia kata, kenapa? Nabi kata, bima sabaqtanil jannah, kamu masuk syurga lebih dulu daripada aku. Bagaimana? Dan dia kata dia tak berhadas melainkan dia berwuduk, dan dia tidak berwuduk melainkan dia salat. Saya dah baca hadis itu. Itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada Bilal bin Abi Rabah dengan dua riwayat, dengan dua lafaz. Baik. Apa lagi? Sama juga dipermudahkan terbukanya pintu syurga. Itulah hadis Umar Al-Khattab dalam Sahih Muslim, ma min ahad yatawadda fayusbih atau fayublig al-wudu, tidaklah seorang itu berwuduk kemudian dia menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia berkata, summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni riwayat lain. Sampai situ saja. Nabi kata, futihat lahu abwabul jannah fayadkhuluha min ayyi babin syaa. Terbuka baginya pintu langit. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Terbuka pintu langit yang 8, pintu syurga yang 8 baginya. Yadkhul min ayyiha syaa. Dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia mahu. Dengan syarat kita berwuduk dan menyempurnakan wuduk, kemudian kita semayang 2 rakaat. Itu kelebihannya. Jadi mudah masuk syurga. Berwuduk, menyempurnakan wuduk, semayang sunat 2 rakaat selepas itu. Nabi kata akan bukan. Nabi kata siapa yang berwuduk kemudian dia menyempurnakan wuduk kemudian dia baca doa itu. Semayang tu hadis lain, hadis Utsman bin Affan. Dia akan oleh maula dia nama Humran. Ini hadis Umar Al-Khattab. Jadi as simple as kita berwuduk, menyempurnakan wuduk, lepas tu baca doa tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca sekadar itu, Nabi kata terbuka pintu syurga yang 8 dan dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia mahu. Itu yang bersabit dengan hari kiamat. Kemudian kita dikenali pada hari kiamat juga dengan sebab wuduk. Semakin banyak orang itu berwuduk, semakin bercahaya badannya. Dan Nabi mengenali orang pada hari kiamat dengan wuduknya. Antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min asaril wudu. Nabi kata dalam hadis Bukhari, Muslim, daripada Abi Hurairah, Nabi kata kamu akan dikenali pada hari kiamat dengan ghur dan tahjil. Ghurrah ni makna seumpama haiwan, dia ada, kalau haiwan tu kala hitam, dia ada tompuk-tompuk putih di badannya. Itu satu perumpamaan lah. Jadi orang Islam esok-esok tempat-tempat yang dia wudu tu dia akan bercahaya seumpama keadaan pada seekor kuda yang ada tompuk-tompuk warna yang berlainan, sehingga dia nampak cantik, macam tu lah, lebih kurang. Jadi Nabi kata dia akan dikenali. Sebab bila sahabat tanya, kaifa ta'rif man lam ya'ti min ummatika, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika. Itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim daripada Abi Hurairah, atan Nabi al-makhbar summa yaqulu Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir
Allahumma inni waditu kata Abu Hurairah, Nabi SAW mendatangi kubur, lantas dia berkata, Nabi doalah untuk ahli kubur. Kemudian ujung tu Nabi kata, waditu law anni ra'aitu ikhwanana. Nabi kata, aku nak sangat berjumpa dengan adik-beradik aku, saudara-saudaraku. Kemudian sahabat dia tanyalah, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Nabi kata, antum ashabi walakin ikhwani alladhi lam ya'tu ba'du. Nabi kata, kamu ni sahabat aku, saudara-saudara aku ialah orang yang tak ada sekarang, tapi dia akan datang pada masa yang terkemudian. Kemudian sahabat tanya lagi, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika, wahai Rasulullah, macam mana kamu mengetahui, kamu kenal umatmu yang datang selepasmu? Mu kenal macam mana? Kan? Mana Nabi tak kenal lah, pasal Nabi dah meninggal. Tak tahu aku Nabi duduk berjalan, jumpa orang tu, jumpa orang ni, boleh jumpa mana-mana umat yang dia nak. Dia kenal lah, tapi Nabi tak kenal. Habis tu macam mana Nabi kenal? Nabi kata, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika? Nabi kata, Nabi kenal melalui itulah, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah hurram muhajjalin min asaril wudu. Nabi kata, mereka akan datang secara bercahaya daripada kesan-kesan wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud. Dan waktu itu Nabi kata, aku menjaga haud, air lah, untuk diberi pada mereka. Kemudian Nabi panggil-panggil, bila Nabi tengok bercahaya, Nabi panggil lah. Kemudian malaikat halau kan, malaikat halau, unadihim, Nabi panggil, ala halumma, mari kan? Kemudian Nabi kata, ala la yuzadanna rijalun min ummati kama yuzadul ba'iru tal. Tapi sayang sekali, sebahagian daripada umatku, walaupun aku tengok dia ada cahaya, umat aku lah tu, kan? Tapi dihalau sebahagian daripada mereka. Dan bila ditanya, malaikat pun jawab, innahum qad badalu ba'dak. Mereka telah mengubah sebahagian daripada ajaranmu. Kamu tak ada, dia ubah ajaranmu. Sebab itu sebahagian orang yang mempertahankan sunnah menentang bid'ah, hadis ni favorite lah. Innahum qad badalu ba'dak. Mereka telah mengubah sebahagian daripada ajaranmu. Faqultu suhqan. Nabi pun menghalau mereka sama macam malaikat-malaikat yang tadi. Pergi Nabi kata. Nabi pun tak mengaku umat dia lah, tak maulah. Nabi tak panggil dia mari. Dan mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lain ya. Baik. Malam ni kita nak masuk tajuk yang baru. Ada nak tanya apa-apa? Kita tekok Bismillah. Ada soalan? Saya nampak ramai tanya soalan. Cerita dia, wudu adalah ibadah yang besar. Sebab itu fadilat dia banyak. Kalau berjumpa hadis berbelah-belah tentang fadilat satu perkara, dia sudah dianggap banyak fadilat. Kerana ada amalan yang langsung tidak ada fadilat, dan sebenarnya tidak penting, tak ada fadilat pun tak apa. Sebagai ibadah tak ada fadilat. Sebagai ibadah ada fadilat, tapi tak banyak. Mungkin ada satu atau dua hadis. Dan sebagai ibadah ada fadilat yang banyak yang diriwayatkan, menunjukkan kepentingannya. Dan one of them ialah wudu lah, kan? Baik. Sebab itu ulama membahagikan jenis-jenis sunnah ni. Ada sunnah yang muakkad, ada sunnah tidak muakkad. Sebenarnya bukan based on fadilat. Dan ini dijelaskan ulama-ulama usul, antaranya Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa. Dan very simple, dalam Ihya Ulumuddin pun dia sebut tentang pengkelasan-pengkelasan sunnah. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Ulama tak menjadikan muakkad dan tidak muakkad ni based on fadilat. Kerana ada ibadah yang tidak ada fadilat tapi dia muakkad. Muakkad tak muakkad ni bergantung kepada amalan Rasulullah SAW. Jika ada riwayat Nabi melakukannya secara berterusan, walaupun tidak warid fadilatnya,
Especially in specific lah, secara khusus. Kan ada fadilat tapi dia am. Macam kita kata semayang rawatib, ba'diyah, qabliyah yang muakkad. Tak semua ada nas yang spesifik tentang kelebihannya. Kan? Tapi adalah nas yang am. Siapa yang semayang 12 rakaat satu hari, dibina baginya istana dalam syurga. Umpama hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, dan juga hadis Abi Dawud. Adalah dalam dia termasuk siapa yang semayang 12 rakaat satu hari dibina. Ulama fuqaha kata ini semayang muakkad, tapi sebahagian kata bukan muakkad juga pasal nah itu am. Tapi not in spesifik satu persatu, tidak semua semayang yang muakkad itu ada fadilat. Semayang ba'da isyak 2 rakaat ada fadilat? Tak ada. Kalau ada pun dhaif. Umpama hadis yang diriwayatkan siapa yang semayang 2 rakaat selepas isyak, seumpama dia semayang pada malam Lailatul Qadar, tak sahih. Walaupun ada dalam buku-buku fiqh, especially dalam buku mazhab Hanafi, ada itu banyak dinukil. Dan ada juga ustaz yang duk baca fadilat itu, tak sahih sama sekali. Tak ada fadilat tentang semayang sunat 2 rakaat after isyak in specific, tapi dia muakkad. Pasal Nabi tak pernah meninggalkannya, melainkan ketika pemusafiran, musafir pun Nabi tinggal. Qiyamul lail Nabi tak tinggal lah, tapi rawatib Nabi tinggalkan. Tapi ada semayang yang ada fadilat tapi dia tidak muakkad. Kan? Semayang sunat sebelum asar, 4 rakaat ke 2 rakaat ke tak kisahlah, ada fadilat tapi dia tidak muakkad. Pasal tak ada riwayat Nabi melakukannya atau melakukannya secara berterusan. Ada fadilat. Adalah fadilatnya tu. Itulah hadis Ibnu Umar, antaranya dalam Sunan Abi Dawud. Tak silap saya Sunan Abi Dawud lah. Macam mana hadis tu? Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Ta'ala merahmati sesiapa yang semayang sebelum asar 4 rakaat. Okey, fadilat besar juga tu, kerana ia berkait dengan rahmat Allah, tapi dia tidak muakkad. Pasal tak ada riwayat Nabi melakukannya atau melakukannya secara berterusan. Apa lagi? Jadi fadilat penting, tapi setengah-setengah keadaan dia tidak diambil kira. Bukan kata kita menafikan fadilat, kita nak fadilat. Sebab itu dalam hak fadilat ni dia pertengahan. Kita berlebihan pun tidak, mengurangi hak fadilat pun tidak. Berlebihan maksudnya sampai ambil nas yang dhaif atau yang terlalu dhaif, nas yang palsu, hatta yang tidak ada nas sama sekali. Tapi daripada ijazah-ijazah tertentu, amalan-amalan tok syekh tertentu, kan? Ada nas lah. Confirm lah tak ada nas. Kalau ada dia baca, tak baca tak ada lah tu. Ya tak? Ada suruh semayang hajat pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi je. Kalau tak 4 pagi tak mustajab. Pandai-pandai je ya. Boleh ditentukan pukul 4 pagi, 5 pagi. Zaman Nabi tu mana ada jam. Pukul 4, pukul 5, pukul 3 tak ada. Macam mana dia boleh kata semayang 2 rakaat hajat pukul 4 pagi, lepas tu baca doa ni, Allah Ta'ala kabulkan hajat kita insya-Allah. Setengah tok guru lah. Kat mana tadi? Lupa. Ngumpat lah. Tak ngumpat kan. Kita kira ngumpat tu. Benda batin dia tak ngumpat. Dia tak termasuk dalam ngumpat. Imam Nawawi dan Riyadhus Salihin ada 7 tempat kita boleh sebut. Antaranya ialah kebatilan dibawa oleh setengah orang. Dia tak dianggap sebagai ngumpat. Kan? Mana-mana dia ngumpat bagi mustajab. Mana dia tahu. Saya pun tak boleh nak fikir. Cannot brain kan. Mana tu kumpak bagi? Dulu pun ada jam. Baik. Mana tadi? Tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Maknanya tidaklah sampai menafikan fadilat berkenaan. Ada golongan dia berlebihan dalam fadilat, ada golongan dia menafikan fadilat sama sekali. Kalau beramalkan fadilat tidak ikhlas. Sama sekali bercanggah dengan hadis Nabi dan pegangan salafus soleh. Dan dua-dua itu ada dalam Sufism. That's why we must be aware lah tentang ajaran-ajaran datang dalam Sufism. Kita tak menentang Sufism, tapi dia kerana Sufism ni banyak bawa benda yang merepek. Baik.
Tahu Sufism? Tak tahu kan? Malam ni kita nak masuk fardu wudu ya, insya-Allah taala. Ada soalan? Tak ada soalan insya-Allah. Mana tadi? Okey, malam ni kita masuk fardu wudu ya. Ataupun juga disebut sebagai arkanul wudu. Sebut rukun wudu boleh, sebut fardu wudu boleh, sebut wajib wudu pun boleh. Wajibatul wudu, wajib-wajib wudu, ataupun faraidul wudu, fardu-fardu wudu, ataupun arkan wudu, rukun-rukun wudu. 3 perkataan yang berbeza yang diguna pakai oleh para fuqaha dalam buku-buku fiqh mereka memberi erti yang sama. Ya, memberi erti yang sama. Maksudnya benda yang tak boleh tidak. Dia yang tak boleh tidak ni ada 2. Satu dipanggil syarat sah dalam konteks ibadah lah. Satu dipanggil fardu. Satu dipanggil fardu, satu dipanggil syarat sah. Dua-dua tu ada sikit sebanyak perbezaan. Tapi dia benda yang penting. Ma la budda minhu. Benda yang tidak boleh tidak. Ya. Fardu benda yang memang ada hubung kait direct dengan ibadah berkenaan. Secara simple lah saya bagi tahu. Adapun syarat dia benda yang di luar. Fardu dia ada part-part tertentu. Adapun syarat dia berterusan. Itulah sikit sebanyak perbezaan. Tapi dua-dua tu mesti. Dan sebagai ulama pun kadang-kadang dia tak sepakat. Ada yang kata rukun ni, tapi ada yang kata syarat ni. Tapi tak banyak lah. Seumpamanya semayang, menutup aurat umpamanya. Majoriti kata itu bukan, itu syarat sah, syarat wajib. Beza-beza. Antaranya niat. Majoriti kata niat ni rukun. Tapi segelintir ulama kata niat ni syarat sah. Umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, dia kata niat ni dalam ibadah, sembahyang baik, puasa baik, taharah baik, dia kata dia bukan rukun, tapi dia adalah syarat sah. Dan kita dalam mazhab Syafi'i yang cenderung mengatakan bahawa niat dalam ibadah adalah syarat sah ialah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan sebagai ulama hadis cenderung kepada hal yang berkenaan. Atas saya pun lebih cenderung kepada niat ni adalah syarat sah, bukan rukun. Tapi tak apa, nak kata rukun ke, nak kata syarat sah, terpulang kepada ilmu yang kita belajar. Ada ulama kata dia rukun. Saya masukkan dalam fardu lah, dalam rukun, kerana dia adalah pendirian majoriti para ulama, especially fuqaha lah ya. Jadi ada fardu wudu dan ada yang lain. Ada sunat wudu, sunanul wudu. Dan sunat wudu ni ada ulama yang lebih memperincikan, di mana dia kata ada sunat ab'ad dan ada sunat hayat, macam sembahyang pula, tapi tidak ramai ya. Dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Umar Al-Yamani Abul Husain, yang karang buku Al-Bayan fi Fiqh Al-Imam Syafi'i. Dia ulama yang tidak terkenal, tapi sebenarnya buku beliau bertaraf ensiklopedia. Sehingga bila kita lihat sebahagian ulama yang terkemudian, umpama Al-Imam Nawawi sendiri dalam Al-Majmu', buku beliau hampir-hampir ataupun mirip dengan buku Umar Al-Yamani. Sehingga ada yang kata Imam Nawawi ambil sebahagian maklumat daripada buku berkenaan, tapi dia tidak famous. Dan saya ingat masa saya belajar master 5-6 tahun lepas, buku Umar Al-Yamani Al-Bayan, saya amat suka sekali untuk baca. Favorite saya lah. Kerana dia ensiklopedia. Dia mazhab para sahabat, mazhab para tabi'in, mazhab yang 4 dia masuk belakang. Cuma dia tidak ada tarjih. Dia tak sebutlah pendapat mana yang paling kuat. Dia sekadar menukilkan sahaja. Dan saya lebih suka baca buku itu berbanding buku Imam Nawawi, kerana dia lebih ringkas untuk kita dapat idea yang lebih luas tentang perbandingan mazhab. Kalau Imam Nawawi ni dia rinci sangat, dia detail sangat dengan hadis-hadisnya, jadi pening kepala. Hak ni dia ringkas. Dia sebut mazhab ulama, sahabat, satu-satu isu sahabat ni, kalau pendapat ni, ini sahabat-sahabat yang berpegang dengan, ini sahabat-sahabat yang berpegang. Jadi kita ada idea yang luas lah tentang fiqh perbandingan lah, fiqh mazhab yang meluas. Ada sunanul wudu, dia bagi pada hayat, dia bagi kepada ab'ad. Begitu juga sebagai ulama Syafi'i yang terkemudian, umpama Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam bukunya Kifayatul Akhyar,
orang di Mesir biasa di Al-Azhar dia belajar Kifayatul Akhyar, setahu saya lah, dia tak belajar sana. Tapi dengan kawan-kawan Azhari lah, yang cakap kan, Azhari ada yang bagus juga, tapi ada yang ke laut juga. Baik. Ab'ad, sunat wuduk yang ab'ad ialah sunat-sunat yang ada nas secara spesifik. Itu beza. Sunat hayat ialah sunat-sunat yang tidak ada nas secara spesifik tapi masih digalakkan oleh para fuqaha di atas nas yang am. Contoh, menghadap kiblat ketika berwuduk. Itu sunat yang kecil, sunat hayat. Pasal tidak ada nas in spesifik, tiap kali nak wuduk Nabi hadap kiblat. Tiap kali nak wuduk Nabi hadap kiblat. Sahabat nak wuduk, sahabat hadap kiblat. Ada hadis? Setahu saya tidak ada. Tapi di atas umum, menghadap kiblat ni satu benda yang bagus. Khairul majalis istiqbalul kiblat. Hadis Ibn Abbas dan Sunan Al-Baihaqi antaranya, Nabi kata sebaik-baik majlis ialah yang menghadap kiblat. Jadi kalau boleh dalam setengah-setengah perkara kita hadap kiblat, especially ibadah, kita hadap kiblat. Nak berzikir tak ada riwayat kita digalakkan menghadap kiblat, ada ke? Nak berzikir, nak baca Quran, tak ada kan? Tapi dia termasuk galakan para ulama supaya menghadap kiblat. Pasal dia ibadah dan tertanduk kepada nas yang umum itu. Kalau boleh kita hadap kiblat, hadap kiblat. Tapi tidak semualah kan. Tak adalah kata masa belajar tuan-tuan lebih afdal daripada saya sebab tuan-tuan hadap kiblat. Saya tak hadap kiblat. Saya membelakangkan kiblat. Tidak semualah. Mana kalau boleh macam sama juga berwuduk, kalau boleh hadap kiblat, hadap kiblat. Kalau tak boleh tak apa. Dah sah-sah paip tu menghadap ke arah matahari naik, tak hadap ke belakang. Kita pun nak hadap kiblat lah. Susah tu paip kan, menghala ke sini. Kalau kita menghala ke paip, menghadap paip, kita membelakang kiblat. Sunat wuduk ambil menghadap kiblat ni. Kita pun nak hadap kiblat lah. Sama-sama hala ke sana. Paip bungkuk sana, kita bungkuk sana. Jadi susah. Tak payahlah kan. Takalluf dalam benda yang tidak ada perintah secara khusus, tak digalakkan. Tapi kalau memang paip tu, kalau ada dua paip, kita nampak ada dua paip, satu menghadap kiblat, satu tak menghadap kiblat, bila kita ambil wuduk tu, maka pilih yang menghadap kiblat itu lebih baik. Sama juga qolah kan, kita nak ambil wuduk, qolah tu kita ambil pada sisi yang menghadap ke arah kiblat, termasuk dalam sunat-sunat hayat. Mudah-mudahan ada pahala lah di situ. Tapi tidak ada nas secara khusus lah, cuma di atas nas yang digalakkan oleh para ulama. Tapi jangan sampai menyusah-nyusahkan pula, jangan sampai takalluf. Sampai nak makan, nak minum, nak duduk semua nak hadap kiblat, tak boleh lah. Dia akan jadi takalluf. Akan nampak Islam ni sempit pula ya. Berdoa, kenapa? Sama juga bila kita berwuduk digalakkan kita baca zikir. Sunat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau boleh hadap kiblat, hadap kiblat. Setahu saya ada nas tapi dia dhaif. Sama juga mengangkat tangan ketika membaca doa berkenaan. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ dalam Sahih Muslim daripada Umar Al-Khattab. Sampai situ saja. Tapi dalam Sunan At-Tirmizi dia ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan itu, dan tambahan itu sahih kata Imam At-Tirmizi. Hadis itu hadis hasan. Hasan gharib ke hasan sahih tak silap saya. Kemudian ada lagi riwayat subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dalam riwayat yang lain. Itu riwayat riwayat siapa? Antaranya dalam Sunan dalam Mustadrak Al-Hakim daripada Abu Sa'id atau daripada Abdullah bin Abd bin Al-As. Itu juga sunnah. Man tawadda summa qala subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba lahu fi riqqin summa ju'ila fi taba' falam yuksar ila yaumil qiyamah. Siapa yang baca macam tu, dia akan ditulis kemudian ditutup dalam satu tulisan dan tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Baik itu amat-amat digalakkan kita baca sampai situlah ya. Tapi kalau baca sampai yang hadis Umar tadi sudah memadai, tapi kita tambah yang itu lebih baik ya. Nampak? Menghadap kiblat atau mengangkat tangan, ada riwayat angkat tangan tapi dia tidak sahih. Sama juga menghadap kiblat, saya tak pasti hadap kiblat ni ada nas in spesifik ke tidak.
Tapi kalau dapat menghadap kiblat, tidak lebih baik. Dan mengangkat tangan hadisnya tidak sahih. Tapi sebagian ulama masih mengharuskan. Termasuk ulama terkemukalah Ibnu Utsaimin dalam bukunya Asy-Syarhul Mumti', pasal dia kata ibadah ni ada 3 jenis lah. Pertama yang warid Nabi angkat tangan, itu sunnah angkat tangan. Yang kedua yang Nabi larang angkat tangan, itu tak boleh angkat tangan. Yang ketiga, tidak ada nas Nabi mengangkat atau tidak mengangkatnya. Maka di atas umum kesunahan mengangkat tangan, jika boleh kita angkat tangan maka digalakkan walaupun tidak ada nas yang spesifik. Tapi jangan sampai tahap kita takalluf. Kerana sebahagian ibadah bukan maksudnya zikir, tapi dia sebagai tambahan kepada fadilat dan sunnah. Macam kita nak masuk masjid kan, ataupun zikir-zikir yang kita baca, yang nak masuk masjid, keluar masjid, masuk tandah, keluar tandah, sebenarnya tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangan. Tapi sekali-sekala kita nak angkat tangan harus katanya, pasal tidak ada larangan dan dia termasuk dalam galakan yang am. Mana tak ada salah kalau kita tengok orang masuk masjid angkat tangan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, boleh, pasal itu doa. Dia bukan sunnah in spesifik, tapi sunnah dalam konteks am, sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi kalau tidak angkat tangan, itu sudah memadai. Jadi tak ada masalah. Apa? Jadi ada masa kita angkat tangan, ada masa kita tidak angkat tangan. Tidaklah kata kalau tak ada riwayat Nabi angkat tangan, tak boleh angkat tangan langsung. Ni bid'ah ni angkat tangan masuk masjid ni, baca doa angkat tangan ni kan. Tidak juga. Sebagai ulama yang tegas dalam isu sunnah dan bid'ah pun dia masih mengharuskan. Pasal kena tengok. Kalau ada riwayat Nabi angkat tangan, sunnah angkat tangan. Kalau ada riwayat Nabi larang, tak boleh angkat tangan. Tapi kalau tak ada riwayat Nabi mengangkat dan juga melarang, dia tertakluk kepada galakan yang am. Harus untuk kita angkat tangan. Nak kata sunnah angkat tangan, in spesifik tak boleh lah. Tapi harus untuk kita angkat tangan. Mudah-mudahan berpahala di situ. Ibnu Utsaimin ni, dia berkata ulama Wahabi lah, ketaklah bab bid'ah-bid'ah ni. Tapi dia masih mengharuskan. Apa yang saya baca dalam bukunya Asy-Syarhul Mumti'. Tapi tak dinafikan dalam nas tidak ada in spesifik. Nampak? Pasal kita bukan nak doa, kita nak masuk masjid. Zikir itu hanya sebagai mukaddimah untuk kita masuk masjid. Kan? Dia bukan, zikir itu bukan maksud kepada ibadah. Dia cuma sunnah untuk kita baca. Nampak? Jadi bila nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, lepas tu baca doa lain lagi. Kita bukan nak doa kan. Kita nak masuk masjid. Doa tu sebagai ibadah yang sunnah, yang macam mukaddimah. Sebab itu dalam zikir-zikir seperti itu dia ringkas. Masuk masjid, keluar masjid, masuk tandah, keluar tandah, pakai baju, buka baju. Dia ringkas-ringkas kan. Sebab bukan nak zikir, kita nak masuk masjid. Kita bukan nak zikir, kita nak pakai baju. Zikir itu sebagai amalan yang mencantikkan lagi perbuatan-perbuatan kita. Tapi kalau angkat tangan tidak salah. Harus insya-Allah taala. Baik. Jadi beza je ab'ad dan hayat. Tapi tak semualah ulama menyatakan. Sebagian besar daripada mereka hanya menyatakan sunat-sunat wuduk saja. Dia tak asing kepada ab'ad, kepada hayat. Tapi ada sebahagian ni saya sebut. Kemudian ada juga makruhatul wudu, makruh-makruh wudu. Dalam nota saya ni saya masukkan juga. Ada 3 lah yang am. Kemudian sifat-sifat wudu ya. Baik, fardu wudu, rukun wudu, wajib wudu, secara asasnya ada 6. Walaupun di sisi sebagian ulama yang lain ada lebih daripada itu. Pertama ialah niat. Majoriti ulama kata niat ni adalah rukun ya, tapi sebagian kata syarat sah. Tak ada masalah. Tapi yang penting niat. Cuma isunya bagaimana kita niat. Banyaklah lafaz-lafaz niat yang diajar kepada kita. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Mungkin ada lagi lafaz yang lain, wallahu ta'ala alam. Untuk nak memudahkan kita faham macam mana nak niat ya. Tapi tak dinafikan kadang-kadang kita ni berlebih-lebihan dalam isu niat, sehingga sepatutnya niat ni perkara yang paling mudah akhirnya jadi susah ya. Niat ni paling mudah sekali. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, antara saya lihat pendapat beliau yang bernas lah, beliau mengkritik orang yang berlebih-lebihan dalam isu niat. Mungkin dia nak kritik ulama-ulama pada zamannya yang berlebih-lebihan dalam isu niat. Sedangkan katanya
Rasulullah SAW tidak pernah mengajar sahabat-sahabatnya secara berlebihan tentang niat. Jadi kata tak sepatutnya niat ni menjadi perkara yang susah. Malah kalau berlebihan, duk bahas lebih sangat, niat ni jadi susah. Sebenarnya niat perkara yang paling mudah. Dan dia juga sebut dalam bukunya yang lain, antaranya dalam buku Al-Wasit fil Madhhab Syafi'i. Buku Al-Wasit Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya buku induk mazhab Syafi'i. Berkembangnya mazhab Syafi'i di atas dua buku kata Imam Nawawi. Satu buku Al-Muhazzab karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, satu lagi buku Al-Wasit Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Berkembangnya mazhab Syafi'i dengan dua buku itu. Bukan dengan buku Al-Um. Imam Syafi'i ada kitab Al-Um kan? Dia tak berkembang dengan buku tu. Tapi asasnya adalah. Tapi betul-betul buku yang berkembang daripadanya dalam mazhab ini ialah mazhab buku Al-Imam Al-Ghazali Al-Wasit. Dia pun sebut dalam buku itu di mana katanya niat ni bukan nuzum kalimatin la fil lisan wala fil qalbi. Niat ni bukan kita baca, tidak juga pada mulut dan tidak juga pada hati. Bukan kata niat aku sembahyang fardu zuhur, Allahu akbar. Itu bukan niat. Ataupun masa kita takbir tu kita baca dalam hati aku sembahyang. Ini banyak orang awam amalkan. Itulah membaca niat dalam hati ketika takbir. Betul tak? Mulut Allah, hati dia baca aku semayang fardu zuhur. Imam Ghazali kata bukan begitu. Dia bukan susunan huruf, tidak pada lidah, tidak juga pada hati. Habis itu macam mana niat? Niat as simple as keazaman kita untuk melakukan satu perkara. Allahu akbar, habis. Walaupun mazhab Syafi'i memanglah suruh niat ketika takbir. Maksudnya ketika kita takbir tu kita tahu kita nak sembahyang apa. That's it. Tak perlu kita baca aku sembahyang fardu zuhur walaupun dengan hati. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sebab itu dia antara yang mengkritik. Jadi niat ni very simple. Hatta Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Orang belajar fiqh mesti baca buku Zadul Ma'ad karangan Al-Imam Ibn Qayyim. Baru perfect lah, baru agak bagus dia punya kepahaman fiqh. Tak kira lah dia belajar mazhab apa pun, dia mesti rujuk Zadul Ma'ad karangan Imam Ibn Qayyim, kerana dia fiqh yang bersulankan hadis dan lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Qayyim al-niyah dia kata kullu azim ala fi'lin fahuwa nawih. Faman qa'ada liyatawadda faqad nawal wudu. La yatasawwar infikaku zalika anha. Dia kata siapa yang duduk untuk berwudu maka dia telah niat berwudu. Dan tak boleh berpisah. Kenapa? Kerana niat ni dia tak boleh berpisah daripada perbuatan kita. Bila kita buat satu benda, of course kita niat. Kita tahu apa yang kita buat. Niat dia tu. Kan dia tak akan terpisah daripada perbuatan kita. Kan? Tidaklah kata masa kita basuh muka aku ambil wuduk lillah ta'ala, baca dengan hati. Bukan begitu. That is not niat. Niat ni bila kita ambil wuduk kita tahu apa yang kita buat. Bukan sekadar nak basahkan muka, tapi nak membasuh anggota-anggota yang Allah Ta'ala suruh. Niat dia tu. Sehingga dikata siapa yang duduk untuk berwuduk dia telah berwuduk. Siapa yang berdiri untuk solat dia sudah bersedia, dia sudah solat. Mana dia sudah ada niat lah. Kan simple tu kan. Memang itu yang betul sebenarnya. Dan tidak ada dia panggil apa? Tidak ada nas yang khas tentang niat. Tak ada. Mana hadis tentang niat dalam sembahyang? Sembahyang lah ibadah paling penting sekali. Mari hadis pasal niat, tak ada. Ayat Quran pasal niat, tak ada. Takkanlah benda yang paling penting tak ada. Kan? Yang selalu dihujahkan oleh para ulama, itulah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bani ayat 5. Itulah dalil niat hak terbesar sekali. Satu-satunya. Kalau hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu je lah. Menunjukkan bahawa niat ni benda yang paling simple. Apa yang ada dalam hati ni, itu niat. Once kita angkat takbir, kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa yang kita nak sembahyang. Niat dia tu. Dan tak perlu berlebihan. Bila berlebihan tu yang jadi susah. Nak tahqiq niat Allah kan. Panjang Allahu akbar. Allah tu dua harakat je. Allahu akbar. Sebab itu Al-Imam Nawawi dalam Al-Azkar makruh
memanjangkan Allah ketika takbiratul ihram. Sunnah memanjangkan takbir ketika selain takbiratul ihram, termasuk takbir intiqalah. Kalau dia Allahu akbar, makruh tu mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i hak sunnah ialah Allahu akbar. Habis tu kalau nak panjang, masa rokok tu Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah, sehingga Allah tu memenuhi ruang pergerakan antara satu perbuatan kepada satu perbuatan. Adapun takbir mesti dibaca secara qasar, kata Imam An-Nawawi, tidak dibaca secara mat. Kalau baca mat makruh. Mana baca pendek lah, 2 harakat lah. Jangan Allahu akbar, tu tak ada langsung mat pula. Allahu akbar, that's it. Jadi siapa yang Allah tu tidak muktamad mazhab Syafi'i dah tu. Bahkan tak baguslah. Allahu akbar, that's it. Susah, tak dapat niat sampai ke sudah. Salah niat ni. Nampak? Jadi niatlah. Niat mana kita kosok nak melakukan satu perkara. Baik, yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan ke siku. Yang keempat basuh kepala. Yang kelima basuh kaki, tertib. Siapa? Boleh berhenti dah ke ni? Boleh berhenti ya. Kena compound dia. Ada 6 ya. Kalau kita lihat ayat Quran, asas kepada wudu hanya surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Itu selalu saya baca. Di mana Allah Ta'ala sebut 4 benda saja. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. That's it. 4 saja. 2 lagi ni niat daripada umum hadis-hadis Nabi SAW, daripada umum ayat Quran saya baca dan hadis Nabi saya baca juga tadi. Dan satu lagi tertib. Tertib ni maksudnya mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang kemudian. Nampak? Dan sebagai ulama masukkan lagi satu, dipanggil mualat. Mualat. Imam Syafi'i rahimahullah dulu dia kata mualat tak wajib. Tahu mualat? Mualat maksudnya kita berwuduk secara sekaligus, tidak menangguh-nangguh antara satu anggota kepada anggota yang lain. Dulu dia kata sunnah, tak wajib. Sorry. Dulu dia kata wajib. Sekarang dia kata, bukan sekarang lah, mana after that, fatwa dia yang baru, dia kata wajib. Jadi sebahagian ulama kata mualat wajib, sebahagian kata tak wajib. Imam Syafi'i ada 2 fatwa lah, fatwa lama, fatwa baru. Sebahagian besar ulama hadis kata mualat ni wajib lah, setahu saya. Dan sebahagian besar fuqaha juga, mualat ni dikata wajib. Walau bagaimanapun dia termasuk dalam khilaf yang muktabar lah ya. Dan sebaik-baiknya ulama sepakat mualat tu amat dituntut. Cuma dia pun tak sepakat wajib ke tak wajib. Zahir hadis-hadis Nabi SAW, wuduk semua sekali. Wuduk semua. Pasal apa ramai yang kata wajib tu? Termasuk yang standard dalam mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Pasal apa dia kata wajib? Sebab hadis-hadis Nabi SAW dan para sahabat bila mereka berwuduk, tak ada riwayat pun mereka berwuduk secara berasingan. Tak ada. Tapi kerana terselitnya, ada riwayat yang dipanggil mauquf, yakni yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh Ibnu Umar, yang termuat dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq. Memang ada riwayat Ibnu Umar, dia sapu kaki las. Dia pakai khuf, dia sapu kaki las. Dia berwuduk di kedainya, kemudian dia menyapu kaki di masjid dalam Sahih Bukhari. Jadi sebahagian salafus salih kata tak wajib lah. Dan Al-Imam Syafi'i ambil nas itu, perbuatan Ibnu Umar, untuk menjadikan hujah bahawa tertib ni tidak wajib. Tapi Syafi'i sebahagian yang lain mengatakan wajib. Tapi sebaik-baiknya kita bukan tertib mualat, kita jaga mualat lah ya. Maksudnya kita berwuduk. Tertib ni saya kira semua ulama kata wajib lah ya. Tertib menaikkan segelintir. Tak silap dalam mazhab Maliki ada yang kata tertib tak wajib. Nampak? Jadi niat basuh muka, basuh tangan, basuh siku, sapu kepala, basuh kaki dan tertib. Itu rukun ataupun fardu wuduk yang 6. Kemudian yang lain-lain itu tidak wajib lah ya. Sebagian ulama mengatakan masuk air ke hidung dan berkomor juga wajib. Ya. Dalam
Siapa yang kata wajib dalam mazhab Syafi'i? Saya tak ingat. Tapi sebahagian ulama kata wajib. Ulama yang terkini Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailil Autar mentarjihkan wajib membasuh hidung dan berkomor. Kerana dia kata ia termasuk dalam muka. Sementara ada perintah daripada Rasulullah suruh basuh hidung dan basuh muka. Asal-asal perintah itu wajib. Tapi majoriti kata tak wajib. Kerana ada juga riwayat Nabi dan para sahabat berwuduk tak basuh hidung dan tak berkomor. Tapi alasan Asy-Syaukani dia kata Nabi dah basuh muka sekali dengan hidung dan mulut. Jadi ada khilaf di situ. Sebab itu bila kita berwuduk kita basuhlah muka, kita basuhlah hidung dan berkomor lah. Tapi kalau tak berkomor pun tak apa. Saya pun kalau mari malas saya tak komor, saya tak basuh hidung, saya basuh muka saja. Tapi pendapat yang kata wajib tu agak kuat lah, sehingga kita tidak meninggalkannya melainkan dalam setengah-setengah keadaan. Itu rukun lah ya, insya-Allah taala. Dan ada sikit sebanyak lagi tentang rukun yang perlu kita tahu, terutama sapu kepala. Pasal Nabi ni ada banyak versi dia sapu kepala. Ada dia sapu keseluruhan kepala, depan ke belakang, belakang ke depan. Ada riwayat antaranya daripada Amru bin ada riwayat Nabi sapu daripada tengah turun ke bawah. Ini depan belakang. Ada Nabi start tengah turun ke bawah. Ada riwayat Nabi hanya menyapu sebahagian kepala bersama serbannya. Sapu sikit kepala macam tu ke dalam, sapu atas. Dan ada riwayat Nabi hanya menyapu atas serbannya sahaja. Tak ada kepala, serban saja. Sebab itu sebahagian ulama macam Imam Ibn Taimiyah dan juga yang standard dalam mazhab Hambali menyapu di atas tutupan kepala sudah memadai, baik serban, baik kopiah, tak kena rambut pun, sapu atas ni sudah memadai ya. Nampak? Tapi majoriti tidak menggalakkan, dia suruh sebahagian kepala baru sapu atas muka. Itu lebih baiklah, keluar berkhilaf ya. Jadi saya akan jelaskanlah sikit sebanyaklah perincian ya. Mudah-mudahan lebih mudah untuk kita beramal dan lebih mendekati apa yang diputuskan berasaskan kepada sunnah Nabi SAW. Jadi boleh berhentilah setakat itu. Ada nak tanya apa-apa? Kalau masa kecil Ustaz kita belajar ambil buku ni, kita nak basuh muka tu, nak ke mana kalau kita tu? Nak basuh muka atau kita niat? Basuh muka bau niat? Dia sebenarnya macam tadilah. Dia isu dia ialah bila nak niat. Memang ulama, especially para fuqaha, ada membahaskan bila kita nak start nak niat. Ini dipanggil perincian tentang niat ni. Kan? Bukan isu niat tu saja. Aku wuduk dengan Allah Ta'ala. Lafaz itu. Bagaimana nak niat. Tapi juga di mana nak niat. Sebenarnya niat ni tuan-tuan, awal kita nak buat, kita niat. Hatta kalau sebelum kita nak buat, kita dah niat pun sudah termasuk. Macam saya kata tadi. Kata Imam Ibn Qayyim, wa man qa'ada lil wudu faqad nawal wudu. Siapa yang duduk untuk berwuduk, dia tu dah niat wuduk. Jadi tak timbul nak niat waktu basuh muka, waktu basuh tangan, tak timbul. Tapi saya tak nafilah. Yang standard dalam mazhab Syafi'i ialah kita niat ketika mula membasuh tangan, itu dipanggil sunat niat waktu itu. Kemudian kita niat balik ketika basuh muka, di mana waktu itu wajib kita niat. Dan sebagian pula ulama Syafi'i mengatakan kita niat ketika membasuh tangan dan memanjanglah niat kita itu sampai kita membasuh muka. Macam-macam versi lah yang diajarlah oleh para fuqaha. Tapi kita kembali kepada asalnya ialah niat ni as simple as that. Bila kita wudu, that is niat. Tak timbul lafaz yang kita nak niat dengan mulut ke, dengan hati ke, tak timbul di mana kita nak niat ketika basuh muka, basuh tangan. As long as kita memang berwudu, kita bukan nak saja basahkan badan kita untuk sejuk atau seumpamanya. Jadi dia very simple. Nampak? Bila kita basuh tangan, memang kita ambil wudu lah tu. Kan? Dan berterusanlah. Manakala kalau kita niat, aku tak ambil wudu ni, aku saja nak basahkan badan saja. Itu tak jadi wudu lah. Macam kita mandi wajib juga. Kan? Kita mandi tak jadi syarat aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Tak ada begitu. Bila kita mandi tu memang kita niat mandi untuk junub. Dia is mandi wajib. Kalau kita mandi itu saja-saja mandi, dia takkan jadi mandi yang mengangkat hadas. As simple as that. Niat ni macam tu saja. Jadi tak timbul isu nak wudu masa basuh tangan, basuh muka. Bila kita ambil wudu, kita sudah berniat insya-Allah Ta'ala. Boleh Ustaz? Kalau kita buat juga, kita basuh muka tu juga macam tak menepati sunat.
Ha? Wallah ta'ala alam lah. Tapi tak perlulah. Tak perlu kata waktu basuh muka pun nak niat. Habis tu masa basuh tangan tadi kita tak niat wudu kah? Wudu dah tu. Cukup lah, memadai dah. Kan? Jadi tak timbul isu bagaimana kita nak berniat dan di mana kita nak berniat. Bila kita melakukan satu perkara, kita sudah meniatkannya automatically. Kan? Kullu azim ala fi'lin fahuwa nawi. Kata Imam Ibn Qayyim, siapa yang berazam melakukan suatu perkara, dia sudah meniat melakukan. Sebab itu dalam bab niat ni orang paling longgar dalam mazhab Hanafi. Before kita nak buat suatu ibadah tu, kalau dah ada lah hati kita nak buat, dia sudah jadi niat. Tak ada kata niat masa takbir, niat sebelum takbir, tak ada. Masa dah ambil wudu ni, pasal apa kau ambil wudu? Aku nak sembahyang zuhur ni. Dia kena niat dah. Pergi Allah Akbar. Dia agak longgar lah. Tak syarat ketika takbir, tak syarat ketika kalau dalam mazhab Hambali sebahagian mengatakan bahawa boleh ketika takbiratul ihram kita meniatkan untuk sembahyang, dan ketika qubailus solat, mana ketika dekat nak takbiratul ihram. Tapi kalau Hanafi tu tengah wudu tu, hatta kalau tengah berjalan tu, jalan nak pergi sembahyang tu, ada niat sembahyang lah tu. Very simple. Dan kita memang kena macam tu. Kesianlah orang nak sembahyang. Kan? Allah. Macam payah sangat lah. Allah. Oh, letih. Kalau sembahyang sebelah kita jenis orang macam tu. Kan? Pasal apa jadi macam tu? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan ketika dan besarkanlah Tuhanmu. Itu yang Tok Guru ni Aziz dulu dia kritik pasal takbir ni. Masa takbiratul ihram ni kita disyariatkan supaya bertakbir ratul ihram semasa sembahyang kerana nak membesarkan Tuhan. Tapi dengan sebab kita duk sibuk dengan niat, tak cara ke Tuhan. Betul tak? Kita banyak duk sembahyang, duk sibuk dengan niat waktu tu. Tujuan walaupun Imam Syafi'i kata niat ni mesti secara tahqiqnya ialah ketika kita takbiratul ihram, waktu tu baru kita kena niatlah kita nak sembahyang. Bukan Imam Syafi'i suruh baca aku sembahyang fardu, bukan macam tu. Maknanya bila kita niat, bila akad takbir, baru kita niat, kita tahu, kita qasad, kita azam nak sembahyang pada waktu itu. Tapi bukan maksud dia suruh kita membesarkan dan mencari niat sehingga waktu takbir tu ingat Allah. Allahu Akbar, niat Allah, ingat Allah, bukan ingat niat. Jadi saya tak nafi lah. Jadi sebahagian perkara tu yang Imam Ghazali kritik tu, niat ni dah jadi menyusahkan orang. Nampak? Sedangkan benda tak perlu sama sekali. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Tuhanmu dan bertakbirlah. Itu dalil terbesar takbiratul ihram dalam Quran. Bertakbir kerana nak ingat Allah Ta'ala. Nak membesarkan Allah, bukan kerana niat. Jadi bila kita bertakbir duk cari niat tu, dia tak ingat Allah dah, dia ingat niat situ. Takbir ingat Allah, jangan ingat niat. Mu takbir tu, mu niat dah tu, nak niat kat mana lagi? La nuzum al-huruf wala al-kalimat, la ala nisa wala fil qalbi. Kata Imam Ghazali, niat ni bukan kita susun huruf, tidak di mulut dan tidak di hati. Jadi lepas ni kalau kat sembahyang Allahu Akbar, jangan duk baca hati aku sembahyang fardu subuh. Bagi orang yang mudah dia is fine lah. Kan? Walaupun sebenarnya tidak ditutup sebegitu. Tapi bagi orang yang payah, itu jadi takbir panjang, takbir berkali-kali. Kan? Jadi macam susah sangat nak niat. Sebab tu belajar ni dia kena, orang kata apa, kena belajar betul-betul lah. Sementara bila orang ajar kitab tu pula, mentah-mentah ulama duk bahas qasad, ta'aruf, ta'yin, dia bahas satu-satu. Makin belajar patut makin mudah beramal. Akhirnya makin belajar makin susah beramal. Betul tak? Dan bagi saya bukan salah perbahasan buku tu. Pasal ulama tak dinafikan. Setengah-setengah benda dia terlalu merincikan. Semua kembali kepada kita lah. Kadang-kadang ilmu lain, amal tu satu hal yang lain. Dia nak tahqiq niat sampai tahap macam tu. Jadi tak perlu sama sekali. Jadi mungkin setakat itu dulu. Qul qawli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup bila tasbih kafarah surah.